Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan isu yang berkaitan dengan konflik rumah tangga dan bagaimanakah penyelesaiannya yang dianjurkan dalam Islam. Okey, di mana sebagai pendahuluannya, kita yang bagi orang yang berumah tangga ni memang mengharapkan rumah tangga dibina ni akan bahagia dan kekal sehingga ke akhir hayat. Namun tidak nafikan manusia ni kadang-kalanya lalai dan alpa dan banyak melakukan kesilapan. Itu adalah fitrah manusia, kan? Maksudnya itu adalah tabiat manusia yang terdedah kepada melakukan kesalahan dan kesilapan. Dan kesilapan ni turut berlaku dalam rumah tangga. Jadi inilah yang menyebabkan berlakunya perselisihan dalam sebuah rumah tangga. Dan perselisihan tersebut kadang-kadangnya dapat diselesaikan dengan baik dan kadang-kadangnya tidak dapat diselesaikan dan berakhir dengan perpisahan. Jadi sebelum berlakunya perpisahan tersebut, ataupun kita dalam menangani masalah rumah tangga ini, maka Islam ada menganjurkan beberapa cara lah untuk nak menyelesaikan permasalahan tersebut. Okey, jadi dalam masa ini kita akan membincangkan tentang konsep nusyus dan syiqaq dalam perkahwinan. Okey, apakah itu nusyus dan apa itu syiqaq? Okey, nusyus ni dalam bahasa Arab dia bermakna derhaka, dan isteri nusyus ialah isteri yang menderhakai suaminya dan meninggi diri. Dia meninggi, dia bongkak daripada mentaati suami dia. Ini dinamakan sebagai nusyus. Dan menurut Asy-Syarqawi, nusyus sebenarnya berlaku daripada pihak isteri dan suami. Namun biasanya penggunaan lafaz nusyus untuk suami tidaklah masyhur berbanding dengan pemakaian untuk isteri. Kerana biasanya dari segi percakapannya bila sebut nusyus, dianya dikaitkan dengan isteri. Sedangkan sebenarnya nusyus ini turut diguna pakai untuk lelaki. Okey, nanti kita akan jelaskan dengan lebih terperinci lah tentang perkara ini. Okey, manakala dalam bahasa Arab, syiqaq pula adalah bermaksud pertengkaran, pergaduhan dan pertelingkahan. Dari segi bahasa lah, dari segi bahasa. Manakala pada istilah syarak pula, syiqaq adalah perbalahan besar. Maksud perbalahan besar. Kan, macam perang dunia lah, kita kata perang dunia dalam rumah tangga antara pasangan suami isteri berpunca daripada menyentuh maruah atau kemuliaan pasangan dia. Maksudnya menjatuhkan maruah, kan? Kan, jadi menyebabkan marah lah mana pihak-pihak yang telah disentuh maruahnya itu, maka berlakulah perbalahan. Dan menurut Amirah Muhammad Al-Maghazi, syiqaq adalah perselisihan dan permusuhan antara pasangan suami isteri yang mendorong campur tangan pihak lain untuk mendamaikan mereka berdua. Maksudnya campur tangan pihak yang ketiga. Okey. Sekarang kita pergi kepada hukum nusyus. Okey, perbuatan nusyus oleh isteri al-haram dan merupakan salah satu daripada dosa besar. Ini kerana terdapat larangan keras daripada nas-nas syarak tentang perbuatan nusyus isteri dan pelakunya berhak mendapat hukuman yang keras. Okey. Okey, kemudian begitu juga dengan nusyus daripada suami. Dia juga adalah haram dan bercanggah, kerana bercanggah dengan parahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya suami melayani isterinya dengan baik, kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pesan pada suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Okey, kemudian berhubung dengan nusyus isteri tersebut, ini antara hadis yang berkaitan dengan nusyus isteri. Itu hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashi fabata ghadbana 'alaiha la'anatul malaikatu hatta tusbih. Maksudnya apabila suami mengajak isteri tidur bersama-sama, isteri tidak mahu datang dan suaminya tidur dengan perasaan marah, malaikat melaknati isteri itu sehingga ke pagi. Okey, dan begitulah juga dengan hadis yang lain, kamu boleh tengoklah dalam nota kamu. Okey, dan juga hadis yang lain juga sama juga dia punya konsep dia di sini, kan? Walladzi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Maksudnya demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya,
seseorang perempuan belum menunaikan hak Tuhannya sehingga dia menyempurnakan hak suami dia. Okey, dari segi hukum nusyus, kesan nusyus isteri, dia kata isteri yang sabit nusyus tidak berhak memperoleh nafkah, itu makan minum, pakaian dan tempat tinggal dalam tempoh pendakaan tersebut. Di mana jika isteri tersebut bermadu, gugur hak giliran bermalam suami dengannya. Jika dia kembali taat kepada suaminya, hak nafkah dan giliran bermalamnya diperolehnya semula. Dan nafkah isteri yang nusyus yang tidak dibiayai dalam tempoh pendakaan tersebut tidak boleh dituntut oleh isteri berkenaan berdasarkan kaedah fiqh as-saqitu la ya'ud. Maksud satu hak yang telah gugur dianggap seperti tiada. Okey, sekarang ni apakah betul-betul nusyus isteri? Okey, sekarang ni kita lihat secara keseluruhan dalam kitab fiqh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Antaranya disebut antara bentuk-bentuk nusyus isteri adalah keluar rumah tanpa izin suami ke tempat yang dia tahu suami tidak mengizinkannya. Kan? Maksudnya kalau keluar pergi ke pasar, hak suami tahu memang dah jadi rutin dia pergi keluar, pergi pasar dan sebagainya, hantar anak semua sekali, hak tu tidak dikira sebagai nusyus lah, sudah dikira sebagai mendapat keizinan. Tak perlu minta izin hari-hari lah, maksudnya benda tu dah jadi satu rutin dalam kehidupan isteri tersebut lah. Kalau isteri tersebut memang itulah tugas dia yang menghantar anak ke sekolah, pergi ke pasar dan sebagainya lah. Kemudian keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa ada uzur syar'i, sama ada rumah tersebut rumah suami, rumah isteri ataupun rumah bapa kepada isteri pun sama juga. Kan? Keluar tanpa ada uzur syar'i. Tapi kalau rumah itu ular masuk ke, kan banjir, terbakar ke, hak tu uzur syar'i lah kan. Kemudian bermusafir tanpa pengetahuan ataupun kebenaran suami, tiba-tiba hilang begitu saja. Tanya-tanya dekat mana? Ada dekat Phuket, kat Guangzhou dan sebagainya lah. Dan seterusnya enggan bermusafir dan berpindah mengikut suaminya ke kediaman atau tempat dipilih oleh suami untuk tinggal, sedangkan tempat yang dituju adalah samat dan kediaman dipilih oleh suami untuk diami, dan kediaman dipilih suami sesuai untuk didiami menurut syarak. Okey, dia tak nak pindah, nak duduk dengan mak ayah dia contohnya kan. Kemudian menutup dan mengunci pintu dari depan muka suami, gergang gitu. Ni kira nusyus tu. Okey, tidak muka pintu untuk suami masuk ke dalam rumah sedangkan kunci berada di tangan isteri. Dia tak bagi masuk. Menghalang suami membuka pintu rumah. Enggan membenarkan suami menyetubuhinya tanpa sebarang keuzuran. Kan? Tanpa sebarang keuzuran. Namun jika dia menolaknya dengan bersifat manja, manja malu segan kan? Kan, kerana pasal malu, itu tidak dikira sebagai nusyus. Sekarang ni dia bagi contoh antara keuzuran yang membolehkan isteri enggan dia itu disetubuhi. Pertama, haid dan nifas. Ini kita tahulah kan. Ini satu kita tahulah perkara ni ditegah oleh syarak lah, menyetubuhi isteri semasa dalam keadaan darah, haid dan juga nifas. Namun mazhab Hanbali turut memasukkan istihadah antara uzur syar'i yang mengharamkan suami menyetubuhi isterinya, melainkan jika suami atau isteri bimbang terjumus kepada perbuatan zina, maka dia diharuskanlah. Okey. Kemudian seterusnya terdapat luka pada kemaluan isteri dan isteri tahu jika suami sentuh pegang-pegang dia, persetubuhan akan berlaku dan ini akan memberi mudarat kepada isteri. Kemudian isteri mengidap penyakit yang boleh memberi mudarat jika berlaku persetubuhan, sama ada mudarat tersebut terkena pada isteri atau kepada suami. Dan seterusnya kemaluan suami terlalu besar yang tidak tertanggung oleh isteri. Okey, ini antara keuzuran lah yang bolehkan isteri boleh tidak mahu disetubui oleh suami. Kemudian apabila suami mengajaknya untuk melakukan persetubuhan, isteri menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan lain. Menunjukkan sikap berat hati apabila suami mahu menyetubuhinya atau dia memenuhi kehendak suami itu dalam keadaan marah dan benci. Kemudian menunjukkan sifat marah, jengkel dan bosan dalam melihani kehendak-kehendak suami yang wajib dilakukan yang melibatkan mukaddimah persetubuhan. Kan? Kemudian berubah kebiasaan cara bercakap, seperti menjawab percakapan suami dengan keras, sedangkan sebelum ni memang tabiat dia memang lemah lembut. Namun jika memang tabiat dia jenis bercakap keras, mungkin jenis tabiat perangai, cara hidup, pengaruh setempat tersebut memang jenis bercakap keras, dia tidak dikena nusyus lah. Sebab memang itu cara dia bercakap, melainkan kalau nada tu lebih keras daripada kebiasaannya. Kemudian bersikap acuh tak acuh dengan suami dan berbasah muka, sedangkan sebelum ni dia adalah bermanis muka. Okey, jadi ini adalah contoh nusyus. Yang dikira sebagai nusyus, yang dikira sebagai dosa besar lah dalam melayani suami. Kemudian di sana ada beberapa perkara yang fuqaha menyarankan perbuatan ini tidak nusyus. Tidak nusyus, dan maknanya kalau tidak nusyus tidak menggugurkan hak nafkahnya lah. Namun begitu suami berhak mendidik isterinya untuk membetulkan kelakuannya itu. Pertama,
isteri memaki hamun, sopah seranah dan bermulut celupar yang menyakiti hati suami. Ini sebenarnya perbuatan timbul adalah kesan akhlak yang buruk sebenarnya. Dia berbeza dengan sikap acuh tak acuh dan bermasam muka yang timbul kerana benci terhadap suami. Kan? Okey. Kemudian meninggalkan hak Allah seperti mandi wajib, solat, puasa dan sebagainya. Ini tidak dikira sebagai nusyus, tapi dalam mazhab Maliki ini dikira sebagai nusyus. Tidak melakukan kerja-kerja rumah bagi kehidupan suami, kan? Ini kerana apa? Perkara ini kerana jumhur ulama termasuk mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali melakukan kerja-kerja rumah, kan, bukanlah kewajipan seorang isteri. Jadi kalau dia tak buat walaupun suami suruh, dia tidak dikira sebagai nusyus. Kemudian mengkhianati suaminya dengan berzina dan menyeleweng harta suaminya. Ini tidak dikenusyus menurut jumhur ulama, tapi dikenusyus menurut mazhab Maliki. Jadi ini di antara senarai-senarai dan dikira sebagai isi tersebut sebagai nusyus dan juga perkara yang tidak dianggap sebagai nusyus. Okey, bagaimanakah cara menangani isi nusyus? Jadi asas dalam menangani isi nusyus ini disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Maksudnya perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan nusyus, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulangkanlah mereka di tempat tidur, dan jika mereka masih berdegil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Dalam ayat ini adalah daripada surah An-Nisa ayat 34. Dan insyaAllah pada pertemuan seterusnya kita akan menyebut kaedah ataupun tata cara mendidik isteri nusyus, huraian secara terperinci apa yang disebut dalam ayat seperti tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.